Assalamualaikum. Hai. Apa khabar semua? Anak-anak permata Pak UKM yang cikgu kasihi, yang cikgu sayangi sekalian. Okey, cikgu harap semua dalam keadaan baik, sihat. Okey, sebelum tu, cikgu nak tanya dulu. Okey, siapa yang dah sarapan? Cikgu ada gambar ni, menarik ni. Okey. Sedapnya. Sedap tak? Cikgu tengok pun terlihat. Okey, cikgu harap semua anak-anak permata cikgu semua dah sarapan. Okey, alhamdulillah cikgu pun dah sarapan. Okey. Sarapan apa? Nasi lemak. Roti canai. Oh, macam-macam anak-anak cikgu sarapan pagi ni. Tak apa, alhamdulillah. Yang penting kamu dah sarapan. Okey, seelok-eloknya sebelum pukul apa? Pukul 9, eloklah kita ambil sarapan. Okey, teruskan PDPR kita pagi ni. Okey, kita masih lagi dalam unit 1. Okey, kemahiran saintifik. Akan sambung kemahiran proses sains minggu lepas. Okey, siapa ingat ada berapa kemahiran proses sains? Berapa? 12 kan? Ingat 12. Okey, berapa dah yang kamu dah belajar minggu lepas? Kan kita buat minggu lepas kita buat PDPR guna Google Meet. Ingat tak? Kan? Okey, jadi minggu ni kita sambung. Cikgu buat video lah. Okey, jadi nanti cikgu akan masukkan dalam channel YouTube cikgu dan Google Classroom. Jadi kamu boleh pilih lah sama ada kamu nak tengok video ni dalam Google Classroom ataupun di channel YouTube cikgu. Okey. Ni kan 12 semua. Yang merah tu yang kita dah belajar. Okey. Jadi minggu ni kita akan sambung lagi 6 kemahiran proses sains. Okey. Menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, seterusnya mentafsir kata, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan yang terakhir mengeksperimen. Okey, mari kita tengok. Okey. Tengok yang seterusnya, KPS yang seterusnya, KPS yang cikgu pendekkan. Okey, KPS ialah kemahiran proses. Ingat tak? Kemahiran proses sains, KPS. Okey, ni KPS menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, cikgu percaya ramai yang dah ambil buku teks minggu lepas kan? Okey, jadi boleh kamu tengok di skrin video yang cikgu rakam ni ataupun kamu boleh tengok dalam buku teks kamu muka surat 6. Okey. Menggunakan perhubungan ruang dan masa ialah kemahiran memerihalkan perubahan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter. Apa itu parameter? Parameter ialah lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat mengikut urutan masa. Jadi kamu tengok yang gambar yang bawah tu. Apakah perubahan yang dapat kamu perhatikan apabila sebatang aiskrim diletakkan di bawah cahaya matahari selama 20 minit? Okey, tengok gambar tu. Okey, mula-mula dia letak 10 minit. Tengok ada perubahan yang berlaku kan? Okey, seterusnya selepas 20 minit, okey, apa perubahan yang kamu dapat tengok? Okey. Tengok gambar yang bawah tu, murid perempuan tu tanya cikgu dia. Aiskrim sudah bukan tanya dia bagi tahu dia bagi tahu cikgu dia, aiskrim sudah berubah bentuk. Saiznya juga mengecil. Okey. Jadi cikgu kata apa?
Jadi, perubahan bentuk dan aiskrim dinamakan perubahan parameter. Tadi cikgu ada sebut kat atas tu kan. Okey, perubahan parameter, lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat. Mengikut urutan masa. Jadi, yang berubah ni adalah bentuk dia. Kan? Aiskrim tu dia berubah bentuk. Okey. Apakah perhubungan bentuk dan saiz aiskrim dengan masa dalam penyiasatan di atas? Okey, murid lelaki itu kata apa? Apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya semakin mengecil. Betul? Okey, tengok gambar tu. Okey, tengok gambar, nampak tak? Yang ni mula-mula selepas 10 minit. Kan? Okey. Dia mengecil. Okey, selepas tu, selepas 20 minit, okey, bentuk dia lagi kecil. Lagi mengecil. Nampak tak? Okey. Jadi, okey, yang murid perempuan tu kata, jadi perhubungan ruang dan masa dalam situasi di atas adalah apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya mengecil. Okey, jelas Ingat dalam okey, menggunakan perhubungan ruang dan masa ni dia ada parameter. Okey, ingat parameter apa dia? Sebut. Lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat mengikut urutan masa. Okey, kita tengok KPS yang seterusnya. Okey, seterusnya adalah mentafsir data. Okey, mentafsir data ialah kemahiran memberikan penerangan. Ingat memberikan penerangan yang rasional tentang objek, okey, objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Tengok yang bawah tu. Nampak tak? Yang dalam jadual tu kan? Okey, tengok gambar. Faris dan rakan-rakannya membina 3 tempat makan burung. Okey, bilangan burung yang datang direkodkan seperti dalam jadual di bawah. Okey, tengok jadual tu. Ada 3 tempat makan burung. A, B, C. Okey, ada berapa? Ada 3. Okey. Berapa hari? Dia rekodkan tu. Berapa hari? Tengok. 5 hari. Okey, jadi sepanjang 5 hari tu mereka rekodkan bilangan burung. Okey, yang makan di tempat yang 3 tempat tu, A, B, C tu. Okey. Kita tengok tempat makan burung A. Okey, hari pertama 4, hari kedua 8, hari ketiga 7, hari keempat 9, hari kelima 5 ekor. Jadi jumlah keseluruhan burung yang makan di tempat makan burung A ialah 33. Okey, tempat makan burung B, hari pertama 2, hari kedua 4, hari ketiga 5, hari keempat 5, hari kelima 4 ekor. Jadi jumlah keseluruhan 20 ekor yang makan di tempat makan burung B. Okey. Tempat makan burung C pula. Tengok. Hari pertama 3 ekor, hari kedua 6, hari ketiga 8, hari keempat 7, hari kelima 2 ekor. Jumlah keseluruhan 26 ekor. Okey. Mereka kemudiannya memberi penerangan. Tadi cikgu sebut kat atas tu kan. Okey. Mentafsir data ni ialah memberikan penerangan. Okey. Jadi mereka kemudiannya memberikan penerangan kepada rakan-rakan yang lain tentang data yang diperoleh seperti di bawah. Okey. Jadi murid 3 orang murid tu dia membuat penerangan. Okey. Murid yang pakai vest tu dia kata apa? Tempat makan A paling banyak didatangi burung. Betul kan? Okey, kamu tengok kat jadual tu. A berapa ekor? Berapa ekor? Okey, dalam jadual tu ada tulis 33 ekor. Okey. Tengok budak lelaki yang pakai tie merah tu yang tengah tu,
Okey, tempat makan bee pula paling sedikit didatangi burung. Okey. Berapa yang bee tu? 20 ekor saja. Okey, yang murid perempuan tu kata apa? Bilangan burung yang datang direkodkan selama 5 hari. Okey, itulah tadi cikgu dah beritahu ada 5 hari. Jadi, penerangan yang diberikan oleh Faris dan rakan-rakannya ialah contoh mentafsir data. Okey, jadi bila kamu bagi penerangan tu berdasarkan maklumat yang kamu rekodkan, itu adalah mentafsir data. Okey. Ni adalah contoh kamu boleh tengok dalam buku teks kamu di muka surat 9. Okey, ada 3 contoh Okey, menggunakan carta pai, carta palang dan carta pengelasan. Okey. Jadi daripada carta pai tu kita boleh buat tafsiran lah. Okey. Jadi apa tafsiran dia? Bilangan murid yang menaiki basikal sama dengan bilangan murid yang berjalan kaki. Nampak tak tu yang color biru dengan yang color orange tu, yang jingga tu. Sama kan? Kamu tengok carta pai tu sama. Okey. Jadi murid perempuan tanya, apakah cara utama murid datang ke sekolah? Tengok. Yang mana yang paling banyak tu? Tengok. Jalan kaki ke? Menaiki bas ke? Menaiki basikal ke? Menaiki kereta. Kamu tengok yang mana yang paling besar dalam carta pai tu. Yang hijau tu kan. Yang hijau tu menaiki bas. Jadi cara murid yang paling ramai, yang utama, yang paling ramai ke sekolah ialah cara menaiki bas. Okey. Cikgu tak terang yang seterusnya, nanti kamu baca sendirilah. Sama jugalah konsep dia. Walaupun yang bawah tu carta palang, carta pengelasan sama. Cikgu harap kamu faham. Okey. Okey, seterusnya. Okey. KPS yang seterusnya ialah mendefinisi secara operasi. Okey. Mendefinisi secara operasi ialah kemahiran memberikan definisi tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan diperhatikan. Okey ya. Ingat tu Dia definisi dia apa? Tentang konsep. Konsep dia menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan diperhatikan. Okey. Siva dan Teruni ingin menguji keupayaan bahan menyerap air. Mereka merendam 3 tisu yang berbeza ketebalan. Ingat yang berbeza ketebalan ke dalam 50 ml air selama seminit. Perhatikan situasi di bawah. Okey. Cikgu, bagaimanakah keupayaan bahan menyerap air boleh didefinisikan? Okey. Cikgu kata apa? Lihat air di dalam bikar. Kan? Apakah yang dapat kamu ukur? Okey. Jadi murid tu tengok, saya boleh mengukur isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Jadi definisi secara operasi keupayaan bahan menyerap air ialah isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Okay, kamu nampak tak? Tak nampak? Okey, tengok gambar yang seterusnya. Okey, cikgu besar sikit. Okey. Okey, nampaknya tisu dalam bikar C menyerap air paling banyak. Okey, kita tengok. C kan? Okey, C. Okey, air tinggal sikit. Okey, cikgu, bagaimanakah keupayaan bahan menyerap air paling tinggi boleh didefinisikan secara operasi? Okey, macam mana? Okey, jadi definisi secara operasi keupayaan bahan menyerap air paling tinggi ialah isi padu air yang tinggal paling sedikit dalam bikar. Okey, kan tadi ada 3 bikar kan? Okey, tengok balik.
Ni tadi kan ada 3 bikas. Tengok. Okey, 3 bikas. A, B, C kan. Nampak? Okey. Nampak tak tisu tu? C yang paling tebal, betul tak? Okey, C yang paling tebal. Nampak tak? Jadi bila tebal, dia keupayaan dia menyerap air lebih apa? Lebih tinggi. Sebab tu air, kamu tengok dekat yang C tu. Yang C tu, sebab tu air tinggal sikit. Sebab keupayaan tisu tu dia menyerap air lebih tinggi. Sebab dia apa? Sebab tebal. Okey, tisu C lebih tebal. Nampak tak? Beza dengan B dengan A. Okey, B tu kurang tebal. C tu pun sama juga. Lebih kurang tebal juga. Okey, yang tebal C tu. Jadi keupayaan menyerap air lebih tinggi. Sebab tu baki air yang tinggal dalam aplikasi tu tinggal sedikit saja. Okey ya. Okey, seterusnya. Okey. Kita pergi KPS yang seterusnya, mengawal pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah ialah sesuatu yang boleh berubah dalam sesebuah penyiasatan. Okey, mari kenali jenis-jenis pemboleh ubah dalam situasi di bawah. Okey, tengok situasi dia. Okey, Faris dan Melan diberikan 2 pokok yang sama. Okey, mereka dikehendaki menyiasat jumlah air yang diperlukan untuk pembesaran pokok yang baik. Okey, jadi Melan dapat 1 pokok, Faris pun dapat 1 pokok. Jadi, yang Faris ni dia buat apa? Dia meletakkan pokoknya di tepi tingkap. Dia menyiramnya dengan 100 ml air sekali seminggu. Okey, Melan pula. Melan meletakkan pokoknya di dalam almari. Dia menyiramnya dengan 100 ml air 3 kali seminggu. Okey, tadi Faris tadi sekali seminggu. Okey, yang Melan ni 3 kali seminggu. Ni depa tengah menyiasat ni. Okey, menyiasat apa yang berlaku. Okey, selepas sebulan saiz pokok Faris didapati lebih besar. Walaupun Melan siram 3 kali seminggu, pokok Faris lebih besar, kan? Okey. Jadi okey, Faris kata apa? Jadi pembesaran pokok ini lebih baik apabila disiram sekali seminggu. Okey, Faris kata. Okey. Jadi Melan kata apa? Saya fikir penyiasatan kita ini tidak adil. Dia kata ini tidak adil. Okey. Bukankah pokok saya tidak mendapat cahaya matahari? Betul lah, sebab dia letakkan dalam almari. Dalam almari tak dapat cahaya matahari, kan? Okey. Cikgu kata apa? Betul. Bagi mendapatkan penyiasatan yang adil, kita perlu memastikan satu pemboleh ubah sahaja yang diubah dalam sesuatu eksperimen. Okey, apa yang diubah? Mari kita tengok. Okey. Baiklah cikgu, kali ini kami mengubah jumlah air yang disiram saja. Nampak? Cikgu zoom sikit. Ni pokok Faris. Okey, pokok Faris berapa bekas air disiram? Berapa? 1 saja. Melan? Melan 3. 3. Faris 1, Melan 3. Okey. Okey. Pemboleh ubah yang diubah dalam sesuatu penyiasatan dinamakan pemboleh ubah dimanipulasi. Ingat apa itu pemboleh ubah dimanipulasi? Apa dia? Pemboleh ubah yang diubah. Yang diubah dalam penyiasatan. Okey, bila buat eksperimen, okey, ataupun dalam proses penyiasatan, okey, kena ada pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu apa dia? Pemboleh ubah yang diubah. Ingat Yang diubah. Okey.
Kita juga perlu memastikan pembuluh upah yang lain kekal sama. Yang lain sama. Apa yang sama? Jumlah cahaya matahari sama kan? Faris dengan Melan sama. Kuantiti tanah pun sama. Okey. Jenis tanah pun sama. Okey, yang tu kita panggil pembuluh upah malar. Dia tetap, malar ni tetap. Okey, kalau kamu pernah dengar malar segar, evergreen. Kan? Dia tetap. Okey, dia samalah macam contoh gambar tu, Faris dengan Melan tu sama. Daripada itulah jumlah cahaya matahari, kuantiti tanah, jenis tanah sama. Okey. Tengok keputusan dia. Tengok hasil dia selepas sebulan. Okey. Sekarang apa yang dapat kamu perhatikan? Nampaknya saiz pokok saya lebih besar. Kan? Walaupun jumlah cahaya matahari sama, kuantiti sama, jenis tanah pun sama, pembuluh upah malar sama. Tapi apa yang dimanipulasi? Ingat balik tak? Yang atas tadi apa yang dimanipulasi, ingat tak? Kan? Faris dia cuma siram satu bekas saja. Kan? Okey, yang Melan 3 bekas air. Okey. Jadi pokok Melan tu dia kata saiz pokok dia lebih besar. Okey. Tengok yang bawah sekali. Pembuluh upah yang diperhatikan dalam sesuatu penyiasatan dikenali sebagai pembuluh upah bergerak balas. Okey. Jadi apa yang bergerak balas? Itulah saiz pokok itulah. Okey, yang tu yang bergerak balas. Jadi cikgu harap kamu faham 3 pembuluh upah ni. Yang pertama apa? Pembuluh upah dimanipulasi. Yang kedua, pembuluh upah malar. Yang ketiga, pembuluh upah bergerak balas. Okey? Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey. KPS seterusnya membuat hipotesis. Okey. Membuat hipotesis ialah kemahiran membuat pernyataan umum yang boleh diuji dengan tentang hubungan antara pembuluh upah dalam sesuatu penyiasatan. Okey, mari kita ikuti situasi di bawah. Melan dan Faris ingin menyiasat sama ada bilangan adukan boleh mengurangkan masa untuk gula melarut dengan sempurna atau tidak. Adukan tu kacau lah. Kan? Kamu bisa buat ayak tak? Kopi ke, teh ke? Siti, tolong Sat, bantu ayak. Ayak teh ni ada orang main rumah kan? Kamu buat ayak panas, buat teh, buat gula, kacau. Adukan lah tu. Kan? Okey. Melan kata apa? Jika saya mengubah bilangan adukan ketika mengaduk, gula dalam gelas manakah yang akan melarut paling cepat? Tentulah gula yang diaduk paling banyak akan melarut paling cepat. Kan? Okay, kamu bancuh ayak, buah gula. Okay, kamu kacau 5 kali saja. Kan? Okay. Satu lagi, kamu kacau 20 kali. Jadi yang mana yang cepat melarut? Mesti yang banyak kacau kan, yang aduk 20 kali tu. Okey, jadi hipotesis dia ialah tu yang di hitam tu. Ni. Ya. Yang ditebalkan tu. Okey. Semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa gula melarut sempurna. Okey. Maksudnya lagi cepatlah. Okey, jadi hipotesis ni kamu kena guna perkataan semakin. Okey, semakin bertambah, semakin berkurang. Semakin berkurang, semakin bertambah. Okey, macam ayat yang dibagi ni ialah hipotesis ni semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa untuk gula melarut sempurna. Kan? Okey, yang tadi yang cikgu terang tadi lah. Okey, 20 adukan. Okey, kamu kacau tadi buat air teh. Masa lebih cepat. Kan? Jadi masa lebih kurang. Okey, untuk gula melarut.
Okey, berbanding tadi yang kamu satu lagi gelas tu kamu cuma 5 adukan saja. Dia lambat melarut. Okey. Itulah yang dinamakan hipotesis. Okey. Mereka berjaya membuat hipotesis dengan mengaitkan hubungan antara pembuli ubah yang dimanipulasi. Okey, apa dia pembuli ubah yang dimanipulasi? Bilangan adukan. Okey, dengan pembuli ubah bergerak balas. Apa yang bergerak balas? Okey, hasil itulah. Apa yang bergerak balas? Masa untuk gula melarut sempurna. Okey? Itu KPS membuat hipotesis. Okey. KPS seterusnya ialah mengeksperimen. Mengeksperimen ialah kemahiran merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis dengan mengumpul dan mentafsir data bagi membuat kesimpulan daripada penyiasatan tersebut. Okey. Merancang eksperimen. Okey. Cikgu rasa cikgu nak sambunglah. Tengok panjang juga ni, terang ni. Cikgu ingat nak sambung minggu depan sebab okey. Banyak juga nak sebab mengeksperimen ni dia ada kaitan. Okey, dia ada kaitan dengan KPS lain. Okey, dia ada membuat hipotesis, dia ada berubah. Okey. Mentafsir data. Banyak. Okey, nanti banyak benda yang kamu nak kena ni cikgu ingat nak sambung minggu depan lah. Okey, hari ni cukuplah kita belajar 5 KPS dulu untuk mengeksperimen ni cikgu akan sambung minggu depan. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok uji minda. Minggu lepas kamu buat yang soalan 1. Okey, sebab melibatkan KPS yang minggu lepas. Okey, soalan yang ni ialah untuk KPS yang kamu belajar minggu ni. Okey. Okey, mari kita tengok. Rajah di bawah menunjukkan bahagian tali pada sebuah alat muzik. Okey, nampak tak? Ada berapa tali tu? Nampak tak? A, B, C, D. Ada 4. Okey. Ada 4 tali. Okey. Okey. Nada bunyi yang terhasil apabila tali dipetik dicatatkan seperti dalam jadual di bawah. Tengok tali A rendah. Nada bunyi dia rendah. Okey, tali B sederhana. Tali C tinggi. Tali D sangat tinggi. Okey. Berdasarkan maklumat di atas, jawab soalan di bawah. Okey. A. Tentukan pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah malar. Okey. Siapa boleh jawab? Kan tadi kamu dah belajar kan? KPS pemboleh ubah kan? Ada 3 kan? Okey. Kalau ikut dari gambar ni apa? Apa? Kita tengok yang pertama dulu. Pemboleh ubah dimanipulasi. Apa dia? Lepas tu kita akan tengok pemboleh ubah bergerak balas. Lepas tu kita tengok pemboleh ubah malar. Okey? Apa dia? Pemboleh ubah dimanipulasi. Nampak tak? Kan kamu tengok gambar tu ada A, B, C, D tu kan, nampak tak? Sama tak tebal tali tu? Sama tak tebal dia? Tak sama kan? Ada yang tebal, ada yang nipis. Okey. Jadi pemboleh ubah yang dimanipulasi, yang kita ubah kan tadi cikgu sebut tadi, pemboleh ubah dimanipulasi ni pemboleh ubah yang kita ubah. Okey. Jadi pemboleh ubah dimanipulasi ialah ketebalan apa dia? Ketebalan tali. Ketebalan tali. Okey. Pemboleh ubah bergerak balas. Tengok.
gambar yang sebelah tu. Okey, nada bunyi. Kan ada rendah, ada sederhana, ada tinggi, ada sangat tinggi. Yang tu adalah pembuluh ubah bergerak balas. Jadi okey, kamu boleh jawab. Okey, pembuluh ubah bergerak balas ialah apa dah? Dalam jadual tu ada sebut, ada tulis nada bunyi. Jadi pembuluh ubah bergerak balas ialah nada bunyi. Okey, seterusnya pembuluh ubah malar. Okey, apa yang malar? Sama. Sama. Okey, nampak tak? Tali tu ada yang panjang, ada yang pendek tak? Sama kan? Kan? Okey. Jadi pembuluh ubah malar, okey, ialah panjang tali. Dapat tak? Okey. Seterusnya, apakah hipotesis yang sesuai dengan penyiasatan di atas? Okey. Semakin berkurang ketebalan tali, semakin bertambah nada bunyi yang terhasil. Betul tak? Tengok yang A tu. Okey, A tu rendah. Kan? Dia bunyi dia rendah saja sebab dia tebal. Tengok yang D tu. D. Kan? Dia kurang tebal. Jadi nada bunyi dia sangat tinggi. Cikgu ulang sekali lagi. Semakin berkurang ketebalan tali, yang mana yang kurang tebal? D kan? Semakin bertambah nada bunyi yang terhasil. Okey, sebab D tu sangat tinggi. Okey. Nanti yang mana yang akses Google Classroom, kamu boleh jawab terus dalam Google Classroom, dan kamu jangan lupa kamu turn in. Okey, kamu type jawapan kamu turn in lah. Okey. Yang mana yang murid yang tak dapat akses Google Classroom, okey, kamu tulis dalam buku panjang. Okey, buat latihan ni dalam buku panjang. Okey, kamu tulis, kamu tangkap gambar, kamu snap dan kamu PM cikgu. Okey, jawapan kamu. Nanti cikgu akan tengok. Okey. Okey tadi yang ni yang soalan yang kita bincang tadi. Okey pemboleh ubah dimanipulasi. Tadi cikgu sebut tadi apa? Ketebalan tali. Okey, pemboleh ubah bergerak balas, nada bunyi. Pemboleh ubah malar, panjang tali. Okey, nampak sini. Panjang tali sama kan? Jadi pemboleh ubah malar. Okey, nada bunyi tu ada rendah, ada sederhana, ada tinggi, ada sangat tinggi. Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi ketebalan tali. Nampak tak? Okey, tengok A tu tebal. Okey, B kurang, C kurang, D paling kurang tebal. Sebab tu dia nada dia sangat tinggi. Okey. Okey, cikgu rasa setakat itu saja untuk hari ini. Okey. Ingatlah, minggu depan kita akan sambung KPS mengeksperimen, sebab ni pun dah setengah jam. Okey, panjang dah. Kita akan sambung minggu depan KPS. Jadi kamu boleh gunakan platform WhatsApp ataupun Google Classroom. Video ni cikgu akan masukkan dalam channel YouTube dan Google Classroom. Okey, kamu boleh tengoklah bila masa yang kamu boleh, nak tengok ulang-ulang kali pun boleh. Okey. Okey, anak-anak permata 4 UKM yang cikgu sayang sangat-sangat. Okey, tak sabar nak jumpa kamu nanti. Tak tahulah, ni pun sambung lagi kan. Dah semalam berita disambung sehingga 18 Februari. Okey, sambung lagi. Jadi kita akan teruskan juga PDPR kita. Okey, secara dalam talian.
pengajaran dan pembelajaran di mana? Di rumah kamu. Okey. Jumpa lagi. Jaga diri baik-baik. Stay safe, stay at home. Okey. Cikgu doakan semua dalam keadaan selamat, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.